Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pengajian kita malam ini insya-Allah ayat yang ke-130. Kita baca, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muka surat 20 Surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah. Ayat sebelum baru ni, ayat 129, kalau kita masih ingat, tentang doa Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya melantik satu nabi di kalangan orang Arab dan juga menurunkan wahyu kitab Allah, dan tugas nabi tersebut baca ayat-ayat Allah kan. Yang pertama ialah tilawah dah, baca ayat-ayat Allah. Kita huraikan minggu lepas, baca ayat Allah maksudnya apa dia? Baca, faham dan juga mengajak mereka kepada iman, pada tauhid. Itu maksud tilawah. Berbeza kan kita tilawah Al-Quran sekarang ini baca saja kan. Sebenarnya tilawah sebenarnya maksud bahasa Arab ialah tilawata tazkirah. Tilawata tazkir. Maknanya baca dan tazkirah. Faham? Nak suruh dia faham, maknanya nasihati dia untuk apa? Tilawata da'watil iman. Maknanya mengajak ke arah iman. Itu maksudnya tilawata da'watil iman ataupun tilawata da'wah ilal iman atau ila tauhid. Itu maksud Jalalain. Tafsir Jalalain mengatakan macam tu. Nak faham tilawah ialah baca sambil berdakwah kepada orang supaya kembali kepada iman. Itu pertama. Maknanya inilah yang pertama tugas Nabi, baca Quran untuk mengajak kepada mentauhidkan Allah. Pasal Allah yang turunkan Al-Quran,
Allah suruh beriman dengan perkara-perkara iman dalam kitab Al-Quran. Yang kedua, ta'lim kan? Ta'lim yang ni baca, mengajar kitab Allah. Mengajar, kalau untuk kita, mengajar kitab Al-Quran. Apa dia? Syariat-syariat apa, hukum hakam apa, akhlak bagaimana. Lepas tu baca tu, ajar tu faham lah. Bila faham, dan apa dia? Hikmah lah. Maknanya beramal dengan Nabi tunjukkan kaedah-kaedah beramal. Yang ni sunnah tadi beramal dengan perkara-perkara yang kita belajar cara bagaimana beramal tadi dipanggil sunnah. Wa ya'lamuhumul kitab wal hikmah. Mengajar ayat-ayat Allah, membaca dan memahaminya sambil mengetahui cara-cara beramal. Hikmah yang Nabi tunjukkan cara tersebut. Dan yang ketiga ialah tazkiyah wa yuzakkihim wa yuzakkikum. Sama tak? Maksudnya ialah menyucikan diri. Ikut Jalalain, beliau mengatakan yutahhirukum anisyirki. Maknanya menyucikan diri daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kena baca manjang ayat-ayat Allah. Nah, bagaimana cara menyucikan diri kita daripada sifat-sifat kesyirikan. Ada juga tafsir-tafsir yang lain mengatakan, mereka mengatakan apa-apa menyucikan diri daripada apa-apa sahaja dosa yang besar-besar, itu termasuk kategori tazkiyah. Maka atas tiga perkara ini, tiga perkara yang Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, ini sebenarnya ilmu Nabi Allah Ibrahim. Sebagai asas, Nabi Allah Ibrahim ajar kepada anak cucu dia yang lain pun, kepada Nabi Isa, Nabi Yaakob, Nabi Yusuf, sama pattern dia. Maknanya ini dipanggil milah Ibrahim. Agama Nabi Allah Ibrahim. Bukan milah yang kajian Selangor sesatkan tu. Itu lain. Jangan kata mengajar milah Ibrahim pula. Dipanggil milah Ibrahim. Ajar agama basic ajar Nabi Allah Ibrahim yang bagaimana? Yang Nabi Allah Ibrahim masuk ke dalam kitab Al-Quran. Pasal Nabi Allah Ibrahim tak ada kitab. Dia ada hanya suhuf. Tak boleh rujuk. Maka ini sebagai asas perkara-perkara keimanan, yakni suhuf Nabi Allah Ibrahim, mana sama dia punya tujuan dia kepada semua Nabi-Nabi pun, tiga perkara inilah. Maknanya apa dia? Tilawah, ta'lim dan tazkiyah, 3T ini. Kita baca ini tentang perkara-perkara tersebut dalam ayat yang kita akan baca sini, iaitu dalam milah Ibrahim inilah yang masuk pada Al-Quran. Milah Ibrahim inilah yang ada dalam Al-Quran, semua milah Ibrahim ini. Jadi, untuk menempelak Yahudi ke Nasara ke, kenapa kamu tak boleh terima kitab Al-Quran? Kenapa kamu tak boleh terima Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad ajar, Al-Quran nak ceritakan ialah milah Ibrahim. Tiba-tiba kamu boleh terima Nabi Ibrahim, tapi milah Ibrahim kamu tak boleh terima. Allah menempelak. Allah menegur golongan-golongan Yahudi, Nasara dan juga musyriki Mekah ini. Tengok bagaimana teguran Allah. Baru kita baca ayat 130. Wa may yarghabu, sesiapa yang yarghabu, membenci, dan sesiapa yang membenci, sesiapa yang tidak suka, an millati Ibrahim, dengan agama Nabi Allah Ibrahim atau milah Nabi Ibrahim. Dalam agama dalam Al-Quran ada 3 bentuk. Yang pertama dipanggil milah, yang kedua dipanggil syariah, yang ketiga dipanggil din, ad-din. 3 perkara hampir sama ni. Milah, syariat dan ad-din sama. Cuma dalam sudut yang berbeza. Milah ialah syariat ataupun peraturan yang dibukukan. Itu dipanggil milah. Syariat, apa dia? Undang-undang ataupun perkara yang amat-amat penting. Sebab tu syariat ini berasal daripada, bagi orang Arab ini, ialah sumber air dia. Mana sumber air ini amat-amat penting bagi orang yang tidak ada air. Padang pasir contoh kan. Dia sangat tidak ada air, maka air ialah merupakan sumber kehidupan dia. Maka syariat ini nak hidup, nak pergi ke hari akhirat, mesti kita ikut syariat ini. Keperluan yang amat-amat penting sangat. Namakan syariat. Peraturan ataupun undang-undang yang mesti ada. Itu dipanggil syariat. Apa ad-din pula? Din pula ialah apa dia? Cara hidup. Cara hidup yang benar ikut syariat tadi. Yang ni ketaatan ataupun turut perintah.
berdasarkan syariat tadi dipanggil ad-din, cara hidup tadi. Walau bagaimana milah syariat dan din ini dikelompokkan sebagai agama lah, sebagai cara hidup dalam beragama, sama dibukukan atau benda tu penting sangat ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti syariat tersebut dipanggil ad-din. Maka tiga-tiga sama saja, kita kena beza. Cuma Allah menempelak, Allah tegur, dan sesiapa yang membenci, sesiapa yang tak suka dengan milah Ibrahim, agama Nabi Allah Ibrahim ini, yang ada dalam Al-Quran sama dengan Al-Quran. Yang Al-Quran itu sama dengan milah Ibrahim ini, maka sebenarnya illa, kecuali man safiha nafsah, kecuali orang yang memperbodohkan diri dia sendiri. Nabi Ibrahim mereka percaya. Tapi bila Nabi Ibrahim buat kitab dalam Al-Quran, mereka tak percaya. Nampak Dia punya kesinambungan dia. Dalil bukti apa beza kenapa milah Ibrahim ini sama dengan Al-Quran. Maka banyak surah yang kita belajar nanti. Contoh surah Al-Imran. Banyak hujung-hujung surah Al-Imran itu ceritakan persamaan dalam Al-Quran merupakan milah Ibrahim yang Allah kekalkan dalam kitab Al-Quran. Cuba kita tengok surah bukti sikit lah. Kita tengok ayat surah Al-Imran. Ayat 95 katanya, 95. Nak buktikan yang persamaan milah Ibrahim dan Al-Quran. 95. 95. Muka surat 62. Ayat 95. Ayat 95. Nampak jumpa? Kul. Kul maknanya Allah pesan kepada Nabi Muhammad. Kul, wahai Muhammad, katalah. Apa dia? Sadaqah. Sadaqah mana benarlah sadaqallahu. Tanya sadaqallahul azim tadi. Maka benarlah oleh Tuhan tadi. Benarlah kata-kata Allah. Benarlah kata-kata Allah. Maka bila benar kata-kata Allah macam mana? Fattabi'u. Maka wahai umat, ikutilah. Apa dia? Milah Ibrahim. Itu je. Wahai bangsa Yahudi ke, Nasara ke, musyrikin Mekah ke, benar kata-kata Allah, jika benar kata-kata Allah, maka fattabi'u millata Ibrahim. Yang macam mana? Yang hanifan, yang betul-betul lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dan bukannya milah Ibrahim yang penuh kesyirikan sebagaimana yang diamalkan oleh orang Arab jahiliah. Milah kan kita baca iftitah kan, wa ma minal musyrikin, ataupun kita doa baca kaitan sangat agama kita dengan Nabi Allah Ibrahim. Selawat apa? Selawat Nabi Ibrahim, kita puji Nabi Allah Ibrahim. Lepas tu kita baca zikir petang pagi tu. Apa dia? Kalau petang amsayna ala fitratil Islam dah. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala nabiyyin wa ala millati Ibrahim hanifa wa ma'na minal musyrikin. Sama ni. Apa dia kalimatil ikhlas? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sama kalimah dia, kalimah membenarkan apa-apa dalam milah Ibrahim tadi. Milah agama tok nenek kita Nabi Allah Ibrahim. Dalam kita baca mana-mana Al-Quran banyak ulang-ulang pasal milah Ibrahim. Tetapi orang Arab, orang Yahudi, orang Nasara, dia ditutup pasal kitab-kitab mereka ditutup atas perkara-perkara ini. Boleh? Itu buktilah kan? Maka mana tadi ayat tadi? Siapa yang tak terima juga macam ini, maka bodoh sebenarnya. Mansafihan nafsah. Amat-amat dalam keadaan dalam bodoh. Mereka memperbodohi diri mereka sendiri sebenarnya. Kata ikut Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim turunkan seperti dalam Al-Quran. Mereka tak terima. Kenapa? Degil dan sombongnya golongan-golongan ini. Maka Allah ceritalah kenapa kamu perlu terima Nabi Allah Ibrahim punya ajaran. Iaitu walaqadis tofainahu, dan sesungguhnya. Walaqadis dan sesungguhnya istofainahu, kami telah memilihnya. Mustafa ni Nabi kita digelar Mustafa ada, manusia terpilih. Maka sini
Allah dengan sungguhnya istafainahu, kami telah memilihnya. Nya ni merujuk pada Nabi Allah Ibrahim fid dunia, atas dunia lagi. Di kalangan ramai-ramai yang ketika itu, zaman di Iraq zaman ketika itu, Allah pilih Nabi Allah Ibrahim. Berapa orang? Atas dunia ni ketika tu cuma 3 orang saja. Tafsir mengatakan Nabi Ibrahim, isteri dia Sarah dan anak saudara dia Nabi Lut. 3 tu je. 3 tu saja yang beriman dengan milah Ibrahim. Maka Nabi Allah Ibrahim, Allah turunkan milah, yang beramal cuma 3 ni ya. Dengan beramal masa sebelum berdakwah. Maka mereka pun 3 ni berdakwahlah kepada orang lain lagi. Mula-mula dia berdakwah dengan bapak dia kan. Malam bapak dia berdakwah, bergaduh bapak tak terima. Berdakwah dengan kaum pula, kaum tak terima. Berdakwah dengan raja, lagi tak terima. Last sekali raja hukum dia bakar, kau bunuhlah. Tengok. Apa dia? Tafsir yang tugas pertama Nabi tadi. Tilawati. Terima suhuf. Berdakwah kepada orang-orang terdekat dan kaum-kaum dia. Bahkan dengan raja pun. Tengok. Tugas pertama terima kitab. Maka Ibrahim tu kita. Tilawati kena ambil pertama lah. Kena cerita kepada orang perkara-perkara tauhid. Ajak beriman kepada Allah SWT dan tinggal perkara-perkara kesyirikan. Maka dia pun dihukum dia pun bawa diri dah, tapi tak itulah, maka Allah selamatkan dia dan diperintah keluar, maka Allah suruh berhijrah, dia hijrah ke mana? Ke Palestin. Di Palestin berdakwah lagi, pergi jumpa dengan raja Mesir pula, kat Mesir tu. Dia berjalan, Ibrahim ni hebat. Dia pergi Mesir, ada kes itu, maka malu dengan dia, bagi hadiah hamba itu Hajar. Bila bagi Hajar, Allah perintahkan dan dikahwin, maka mengandung. Perintah pula, tengok Nabi Ibrahim ni. Dah mengandung, perintah pula suruh buang anak isteri ni di padang pasir. Cuba bayar tengok hujah. Kita baca dulu apa dia? Kita baca dulu bagaimana apa? Ibrahim nak diuji dah. Diuji macam mana ayat dulu? Diuji dengan berbagai-bagai ujian lah. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Diuji Nabi Allah Ibrahim dengan berbagai-bagai ujian. Tapi fa'atammahunna, tapi dilepas ujian tersebut. Maka hebatnya Nabi Allah Ibrahim. Maka di sini Allah kata, istafa, aku yang pilih dia. Di kalangan orang yang terbaik, aku pilih. Dan dia lepas ujian tersebut. Maka atas dunia. Jadi bila mati nanti, wa innahu, dan sesungguhnya fil akhirah, di hari akhirat nanti, laminas solihin, maka dia orang-orang yang soleh. Dan sesiapa yang mengamal kasar bagaimana ajaran Nabi Allah Ibrahim, maka dia orang yang soleh. Amal dia betul-betul amal seperti mana kitab, seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi tadi. Kalau kitab Al-Quran, baca kitab, baca segala satu kitab, tahu dia punya perkara-perkara yang Allah suruh perintahkan beramal, cara beramal ditunjukkan oleh Nabi, Al-Quran dan Sunnah. Maka menepati akhirat nanti bila mati, Allah kata, kamu jadi orang yang solihin, laminas solihin. Maka sama kita, ibrah tu kita pun, Quran, cara-cara ditunjukkan oleh Nabi. Maka bila mati nanti, pasal memenuhi tuntutan tadi, maka insyaAllah, fil akhirati laminas solihin. Pergi pada amal yang soleh. Boleh? Jelas kan? Ada bangkangan tak ni? Tak ada bangkangan kan? Bismillah. Lepas tu, pergi ayat 131. Kita baca terjemahan dulu. Izqala, dan ketika qala berkata, siapa berkata ni? Lahu ni kepadanya, Rabbuhu, Tuhannya, Tuhan Nabi Ibrahim. Ketika berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim oleh Tuhannya. Ketika berfirman bertitah kepadanya oleh Tuhannya. Tuhan bertitah kepada Nabi Allah Ibrahim. Ini dipanggil, inilah apa dia ni? Ayat di sini ialah ayat huraian kepada milah Ibrahim. Tengok pasal apa? Milah Allah bagi perintah kepada Nabi Allah Ibrahim. Bentuk suhuf ke, bentuk percakapan ke, tapi sini titahan Allah. Wahyu lah. Wahyu Allah. Maknanya
Apa dia? Ciri-ciri milah Ibrahim. Yang pertama, ciri dia yang dalam ayat ini kasar dia, maka telah berfirman Allah, telah berfirman Tuhannya kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, aslim, berserah dirilah kamu. Itu Islam ni. Islam maksudnya berserah diri. Maknanya wahai Ibrahim, berserah dirilah kamu kepada akulah, kepada Tuhan yang Esa. Maknanya dari segi kamu kena terima daripada kitab pada aku, kamu terima daripada arahan aku, kamu terima daripada syariat aku, kamu beribadat kepada aku, tidak beribadat kepada selain aku, ada hajat minta dengan aku, ada masalah minta dengan aku. Sekarang kita belajar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya 100% kita ini hanya untuk dia. Titah perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. Kita pun sama. Kalimah syahadah kita. Kita mengaku berikrar. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang lain melainkan Allah. Maksudnya 100% kita kena serah diri kepada Allah berikrar. Segala Allah suruh kena buat. Segala Allah larang kena tinggalkan. Ada hajat minta dengan Allah. Ada masalah minta dengan Allah. Segala-gala pergantungan hanya semata-mata untuk Allah, beribadat pun untuk dia, minta bantuan pertolongan pun untuk dia, mengesahkan dia dalam ibadah, mengesahkan dia dalam minta bantuan dan pertolongan. Itu aslim, itu Islam. 100%. Tak boleh sikit-sikit. Terima, pegang betul-betul. Inilah rukun iman. Rukun iman. Tengok Allah perintah dia, maka berkata Nabi Allah Ibrahim. Dia berikrar. Aslam tu. Aku terima 100%. Aku telah berserah diri pada kamu 100%. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim hebat. Nah, cuba yang kita ada tak? Bila dia pergi buang isteri dia letak di Mekah, padang pasir, tidak ada air, tidak ada makanan. Tiba-tiba dia keluar balik, turut balik dah. Maka Hajar duduklah situ dengan anak dia. Lahir anak, tak ada buah. Makan buah kurma tadi. Apa tu? Tendang keluar air Zam-Zam. Semua sekali Hajar ya. Pasal Allah perintahkan, pasti berjaya. Tapi Ibrahim setahun melawak sekali, dia pergi berdakwah. Apa? 3 tugas tak adalah. Dia buat 3 tugas. Nabi Ibrahim orang hebat. Dia berjalan satu tempat. Untuk apa? Untuk 3 perkara tadi. Tilawah, ta'lim dan tazkiyah tadi. Dia ajak. Setahun sekali dia mari melawak anak dia. Besarlah anak lelaki Nabi Ismail ini. Besar dalam keadaan, cuba bayangkan jumpa sekali setahun. Dah. Tengah mesra dengan dia, anak pula cerdik, tak melawan bapak. Kalau nak nakal, lain cerita lah kan. Ini anak dia boleh bergurau, boleh ajak memburu. Tiba-tiba, apa dia? Allah mimpikan sembelih. Cuba bayangkan. Kalau anak tu kaki mak repik ke, mungkin ada marah juga. Tapi anak ni betul-betul anak yang baik. Nabi dah. Maka tengok dia, berserah 100%. Aslim tadi, lepas tu dia yakin. Ikut Allah arah. Maka dia pun pas buatlah apa arahan Allah. Maka Allah selamatlah. Nak cerita di sini ya, kalau kita betul-betul ikrar la ilaha illallah, kita sikit pun tak bergantung kepada selain Allah. 100% percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Boleh? Sama ke Nabi Ibrahim kata, qala aslamtu, maka aku telah berserah diri kepada Rabbi, Tuhan Rabbi ni Tuhan yang penjaga aku dan al-alamin, alam semua. Maka berikrar semacam itu. Jelas? Apa dia ni? Maksud kita tampak sini. Mana ciri yang pertama milah Ibrahim ialah 100% bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana agama Islam kita ini. Islam ialah 100%. Jangan pegang sikit-sikit. Sebab tu kita Al-Quran kita baca semua sekali. Kalau ada benda yang takut-takut kita tak sempat berpegang. Di kalangan rukun iman tersebut, ada benda yang kita tak tahu, kita mungkin ambil 99, kalau ada 100 tadi, 100 kita tolak, maka kita telah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita macam belajar Quran ni, kita kena berdoa lah. Wahai Allah, aku tak sempat habis 30 juzuk kamu ini. Kalau aku mati tak sempat habis, maka maafkanlah aku, ampunlah aku. Kalau segala amalan aku, segala pegangan aku tak sama dengan kitab kamu, wahai Allah. Kena ada faham macam tu. Barulah Allah akan buka kita cara-cara mana akan dapat orang lain ajar kita ke cara mana supaya kita boleh belajar perkara-perkara yang kita tak sempat tahu tersebut. Patut nak 100%, nak percaya semua sekali, itulah baru menepati Islam yang sebenarnya.
Serah diri, serah diri segala sebagai hamba yang sempurna lah. Sebab tu Nabi kita ialah hamba yang paling sempurna. Mana segala-gala dimiliki Tuhan. Segala-gala dimiliki Allah. Jadi dalam Allah nak uji kita ni, betul tak betul kita ni hamba yang sempurna? Maka dalam kehidupan seharian kita, Allah uji kita dengan dua perkara. Kan? Nak tengok sejauh mana hamba aku ni betul-betul dia rasa dia hamba ke, betul-betul dia 100% dengan aku ke. Maka kadang-kadang Allah uji kita dengan kehebatan nikmat. Sama ada kita ini lupa diri ke, bersyukur dengan nikmat tersebut. Bakhil ke tak bakhil dengan nikmat tersebut. Yang kedua, Allah uji dengan musibah. Hamba aku ingat, bila aku uji dengan musibah, adakah hamba aku sabar? Ataupun hamba aku, bila aku uji dengan musibah, hamba aku berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So, milik Allah, aku milik Allah ni. Uji pun milik Allah, sakit pun milik Allah. Lepas tu, dengan dia juga aku kembalikan. Maka perlu bersabar. Pasal aku ni tak ada apa, aku ni hanya milik dia. Itulah hamba tadi. Maka kita baru 100%. Luluh dua perkara ini, diberi nikmat kita bersyukur. Dengan cara mana? Menambahkan ketaatan lah. Itu maksud bersyukurnya. Menambah ketaatan, diberi sihat, guna tenaga untuk Allah, diberi keuangan, guna infak untuk Allah, diberi ilmu, mengajar untuk Allah. Semua sekali untuk dia. Pasal bersyukurnya atas nikmat Allah tadi. Yang kedua diuji dengan musibah. Maka kena meyakini mana segala musibah itu kita milik Allah, ikut dia lah. Nak buat apa, nak sakit ke, nak sihat ke, hak milik dia. Sebab sebut inna lillah tadi. Segala-gala sesungguhnya milik dia semua sekali. Dan dengan dia juga. Dia nak ambil ke, dia nak buat apa ke, hak dia. Kita ni hamba tak boleh buat apa pun. Itulah. Apa tadi? Aslam tu tadi yang dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim tadi. Ayat? Okey. Mana kalau macam mana? Kalau kita benda tu diorang buat benda yang mungkar. Okey, kalau kita join kita tak nak, kita ada pilihan lain. Okey. Jadi dalam mati dia akan main, saya akan main. Ya. Kalau kau tak pergi itu nanti, kalau apa kau takut kau mati, kau susah. Sedangkan kita yakin. Betul lah. Betul Ji. Mana dalam konsep bahasa yang lain, kita terkesan dengan masyarakat. Kita terkesan dengan selain Allah. Sepatutnya kita terkesan dengan Allah saja. Pasal kita hak milik Allah. Apa kita takut pasal Allah yang kita tak ada apa hamba. Hamba yang sempurna ialah hamba yang 100% dia taat dengan dia, dengan Allah ya. Bila bertembung dengan kehendak Allah, tinggallah. Itu kehendak dia. Itulah muslimun yang 100% Islam ni. Boleh Saya faham begini, kalau ustaz yang mengajar tu, macam pengalaman saya kan, dia mengajar benda-benda yang kita tak boleh terima, tapi dia ajar, kita kata macam wahabi, bukan? Saya tak boleh terima. Saya tak pergi, nanti apa kata itu ujian kita ya. Jadi tak terima. Ini bagi saya lah, yang saya ini, berserah pada Tuhan. Besar betul lah. Maknanya, kena yakin tu. Kena pasal apa? Kenanya pasal kita ini kan kita belajar Fatihah lah. Kita ini dicipta, dijaga urut habis semua dia hingga Z dia. Cuma sejauh mana kita taat dengan dia dan serah diri dengan dia saja. Kawan saya ni dia akan mengenai ini. Kita belajar kan. Saya akan tepuk benda ni. Nanti depan dia orang masuk tahlil. Saya tak lagi. Tapi dia akan kita saya macam lah. Ya. Tak yakin kita itu tak betul. Betul. Okey. Boleh 132 pula. Tengok ayat 32 pula. Ini pun sama. Ini pun, tengok. Ini pun ciri-ciri milah Ibrahim juga. Tadi berpegang dengan dia satu patuh. Mengesahkan Allah dalam ibadat. Dalam minta bantuan dan pertolongan. Yang 131 kan. Yang 32 ini ialah iaitu untuk menyebarkan tauhid. Untuk menyebarkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buat ayat dalam bentuk ciri-ciri ini ialah kita kena berpesan kepada keluarga-keluarga kita, takut-takut kita tak jaga benda ni bila mati nanti. Tak jaga keluarga kita ke tak jaga
masyarakat tak jaga jiran ke? Ini ayat dia. Tengok Nabi Allah macam mana Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana dia buat? Pasal ditunjuk pada agama kita lah. Wa wassa biha Ibrahimu. Dan telah mewasiatkan. Dan telah berpesan. Maknanya kalau cerita dalam Al-Quran ni bukan main-main pesanan, bukan main-main wasiat. Bukan beli gula sekilo kat kedai, tak ada. Tak. Pesanan yang paling penting, paling besar. Takut-takut kita lalai benda ni. Takut kita lupa nak pesan ke anak cucu cicit kita ni. Masing-masing kita akan tua nanti kan. Dah kena tua dah kan ni. Bila Nabi, dia, apa cerita dia? Maknanya wasiat. Dan telah mewasiatkan. Wa wassa biha. Dan telah mewasiatkan dengannya. Biha dengannya apa? Pegangan, kepergantungan kepada Allah semata-mata tadi. Dalam 3 perkara tadi. Tilawah, ta'lim, tazkiyah tadi. Dirumuskan pada hanya Allah. Kumpulkan semua sekali baca Quran ke, faham Al-Quran ke, tazkiyah ke. Semuanya Allah ceritanya, hanya aku saja tempat ibadahi dan minta bantuan pertolongan. Itu yang aslam tadi. Maka sebenarnya telah mewasiatkan. Wa waswabiha perkara-perkara tadi, yang ni milah Ibrahim lah. Telah mewasiatkan biha yang ni milah Ibrahim tadi oleh Nabi Allah Ibrahim kepada agama yang dipegang ni. Suhuf yang dipegang. Kalau kita ini, kitab Al-Quran yang Nabi telah terima, Nabi akan berwasiat kepada keluarga dia dan sahabat-sahabat dia. Ini untuk Nabi Allah Ibrahim dulu. Boleh? Telah mewasiatkan biha atas perkara-perkara suhuf milah Ibrahim oleh Nabi Ibrahim. Ibrahimu banihi kepada anak-anaknya. Ramai. Cuma dalam Al-Quran 2 orang je yang dicerita. Dalam tafsir banyak. Tafsir Tabari sendiri, tafsir Ibnu Katsir banyak. Ada Kontorah lah, ada bini lain lah, ada 13 anak. Pasti Israeliat lah. Tapi dalam Al-Quran hanya Ismail dan Ishak saja. Itu untuk pengetahuan boleh lah. Dia kata lagi ya, Ibrahim datang sampai gunung Jerai ni. Dua ni memang yang sahih lah. Yang lain-lain itu dan tafsir ada Israeliat lah. Nabi Ibrahim turun sampai gunung Jerai pergi. Isteri kahwin isteri orang sini. Boleh anak keluarga gunung Jerai ni. Batu lah. Daripada Nabi Adam turun situ. Nabi Sulaiman pergi tu. Ambil kayu situ nak buat kapal Nabi Nuh. Ambil kayu cengar pada gunung Jerai ni. Masya Allah. Ada. Kita ni umat dia lah. Kita daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dia mengembangkan suhuf Ibrahim juga. Dia mengembangkan kitab Nabi Allah Ibrahim, dia panggil suhuf. Daripada Nabi inilah bawa amalan turun kepada ulama-ulama sampai ke Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu orang Arab dia marah. Pasal kami yang ikut Nabi Allah Ibrahim, kami yang milah Ibrahim. Tegur, milah Ibrahim kamu, milah musyriki, bukannya milah yang hanif atau doa iftitah tadi. Lepas tu dia marah. Kamu murtad Muhammad, kamu lari daripada agama Nabi Allah Ibrahim. Pasal dia kata dia betul. Itu punca dia. Daripada Nabi Ismail, pasal lama sangat. Dia tak boleh rujuk pada kitab. Tak ada kitab. Suhuf saja. Hilang benda tu. Orang Yahudi pula, dia tipu kitab mereka. Jadi semua sekali tak tahu mana milah Ibrahim betul, maka Allah masukkan dalam Quran kita. Lepas tu doa daripada Nabi Allah Ibrahim, lantik Nabi turun wahyu kepada umat Arab ini. Boleh? Maka apa dia tu? Ibrahim banihi kepada anak-anaknya. Tak apa untuk pengetahuan. Bolehlah kita cerita baca kitab-kitab Tabari ataupun Ibnu Katsir tadi, kisah-kisah anak-anak dia lah. Kontorah semua sekali. Kahwin beranak Madain lah, Madian lah. Banyak nama-nama tu. 3 nama. Tapi dalam Al-Quran, 2 ni je. Banihi, anak-anak dia. Lepas tu, wa Yaqubu, dah cucu dia. Pasal daripada Nabi Ishak, keluar Nabi Yaqub. Nabi Ibrahim hebatnya dia, menderitanya, susahnya, diuji dengan berbagai-bagai ujian. Ada tiga pengikut saja ketika itu. Tengok, Allah penyokong, pejuang agama yang berkorban kerana Allah. Allah penghujung hidup, Allah akan beri nikmat yang besar. Contoh, Nabi Allah Ibrahim. Anak pun Nabi. Dah, 2 anak Nabi. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Lepas tu, Nabi Ishak cucu lagi, Nabi Yaqub. Lepas Nabi Yaqub, cicit Nabi Yusuf.
Tengok tu, 4 keturunan dia. Sebab tu dia panggil bapa segala Nabi, Nabi Ibrahim ini. Pasal perjuangan dia yang amat-amat kental. Allah uji dia dengan ujian-ujian yang amat-amat kental. Berat-berat. Tapi dia, fa'atammahunna, dia melepasi, lulus ujian tersebut. Pegang betul-betul. Setiap arahan Allah, dia terus segerakan. Maka kita boleh ambil ibrah lah. Ada kita melepasi ujian yang Allah turunkan kepada kita. Boleh Maka kepada Nabi Yaqub, apa cakap cucu dia? Dia pesan apa? Ya bani ya, wahai anak-anakku, wahai anak-anakku dan cucu-cucuku lah semua lah. Apa dia? Innallaha astafa, sesungguhnya Allah tu telah memilih. Telah memilih siapa dia? Lakum, telah memilih kamu semua, anak-anakku dan cucu kamu. Kamu adalah insan pilihan. Allah telah pilih kamu. Dia kena ramai-ramai orang. Allah telah memilih kamu. Apa dia? Ad-dina, tengok. Agama Islam tadi. Agama yang benar. Agama yang mentauhidkan Allah tadi. Nampak tak? Dia pesan. Macam kita lah. Kita semua ni telah insan pilihan Allah. Untuk apa? Belajar Al-Quran, belajar sunnah. Sama konsep. Ini yang benar. Maknanya ad-din. Maknanya syariat, peraturan, undang-undang yang benar mengikuti syariat. Itu ya yang kamu diberi. Allah dia kata, innallaha astafa lakumuddina. Diberi pilihan untuk mengetahui agama yang benar dan berserah kepada Allah atas perkara yang benar tadi. Milah yang benar, syariat yang benar, dan cara hidup pun yang benar juga. Maka fala, kerana itu, tengok ni pesanan dia. Kerana itu memandang kita dah ada semua dah. Dah belajar Al-Quran, dah belajar dah sunnah semua sekali. Fala tamutunna, jangan kamu mati. Tunna, dia ada sini, dia ada sadu ke sini. Tunna maknanya jangan kamu berat sangat. Jangan kamu sekali-kali mati. Maknanya jangan kamu sekali-kali mati lah, maknanya arahan yang berat sangat ni. Wahai anak cucu aku, kamu jangan sekali-kali mati. Bukan mati tu tak berat sangat. Jangan sekali-kali mati. Illa, kecuali wa antum, kecuali kamu semua ini muslimun, betul-betul mati dalam keadaan tauhid kepada Allah. Tauhid lah, berserah kepada Allah. Ini, kalau kita sekarang ni mati dalam Al-Quran Sunnah yang kita pegang betul-betul mentauhidkan Allah. Malah bila kita mati dalam tauhid, dalam akidah Islam, dalam keimanan, maka kita akan banyak peluang-peluang syafaat yang Allah akan pilih kita untuk diberi syafaat oleh pemberi-pemberi syafaat. Syafaat Nabi dan syafaat lagi. Allah pilih kita dah. Pasal apa? Kita mati dalam keadaan tauhid. Muslimun. Mati dalam keadaan keimanan. Berserah dengan insya-Allah Allah pilih kita lah termasuk golongan-golongan ini. Pasal kita belajar semua. Rugi. Jangan kita mati. Kecuali kita pegang betul-betul apa yang kita belajar. Itu untuk kita lah. Jangan sekali kau mati, wahai pembaca-pembaca Al-Quran semua. Kamu dah belajar Quran, dah faham sunnah, cara-cara bagaimana beramal. Maka jangan sekali-kali kau mati tak, kalau kamu tinggal perkara ini. Maknanya jangan kamu stop tengah jalan lah. Jangan kamu betul-betul istiqamah dalam belajar. Istiqamah maksudnya. Jangan kau mati maknanya terus istiqamah sehingga kematian menjemput kamu. Bila kamu istiqamah dalam Al-Quran sunnah, maka mati kamu matilah keadaan iman. Maknanya iman ialah register kita dalam syurga dah. Kita pemegang geran syurga. Kalau nakal sikit pun, dicelup nakal sekejap, dibuang balik. Dibuang balik. Ahli syurga. InsyaAllah kita ahli syurga. Kalau kita betul-betul pegang ibrah ni. Tapi celup sekali pun tak nak. Tapi walau bagaimanapun, dengan berkat kita mengaji, dengan berkat Al-Quran, apa-apa amal sunnah kita buat insya-Allah, syafaat banyak menunggu, tapi dengan cara tadi lah, man syahida bil haqq, sesiapa yang mati bersaksikan kebenaran Al-Quran. Sinilah wa illa wa antum muslimun. Dah pesan dah Nabi Allah Ibrahim kepada anak cucu dia, jangan kau mati, jangan kau mati kecuali mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadat dan dalam minta bantuan dan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak mati kan perkara ni betul barulah insya-Allah masuklah muslimun. Boleh?
Maka itu dua itu merupakan intisari ataupun perkara-perkara pokok dalam milah Ibrahim, iaitu kalau kita kaji ke sini ia berkisar sekitar tauhid, iman. Mana tidak mensyirikkan Allah, hanya dengan Allah saja tempat kita ibadahi dan kita minta bantuan dan pertolongan. Kita mengaji surah Amin yang 7 surah tadi, bincang bab ni lah. Hubungan daripada Fatihah yang kita belajar tadilah. Baru ni. Maka walau dah cerita macam ini sekali, tetapi masih lagi golongan-golongan musyrikin, masih lagi golongan-golongan Yahudi, masih lagi golongan-golongan Nasara tak ikut. Di kesombongan mereka tak percaya juga dengan cerita macam ini pun, pasal kitab-kitab Injil, kitab-kitab Taurat telah ditipu oleh ulama-ulama mereka. Mereka masih lagi beranggapan agama mereka saja yang benar, bangsa mereka saja yang benar. Dia rasa macam tu. Itu PL orang yang sombong. Orang yang sombong ini dia rasa hak dia pegang tu benar. Ajaklah macam mana untuk sunnah pun, dia tak nak. Pasal apa? Pasal dia rasa betul tadi. Lepas tu dia buat program-program berdasarkan dia yakin betul. Dia rasa dia keturunan baik-baik, dia agama yang baik-baik, dia belajar guru-guru yang baik, maka dia kata dia yang benar semuanya. Kita ingat dulu kata tak? Contohlah, waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Lepas tu waqalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi ini, orang Nasara kata, orang Yahudi ni bodoh, tahu apa satu pun agama ni. Orang Yahudi kata pula, orang Nasara ni tak tahu apa satu agama ni. Dia kata dia saja betul. Ini masa kita baca dulu dah. Dia rasa bangsa dia, agama saja betul, pegangan dia betul, yang lain semua tak betul. Walaupun Allah cerita, kena berpegang takwa, tak? Hanya Allah saja tempat ibadah semua sekali tadi, tapi mereka masih lagi mengatakan mereka yang betul. Maka ayat ni ialah Allah menegur golongan-golongan yang seumpama ini. Allah menegur golongan-golongan yang perasan kaum dia terbaik. Dia kata kalau kami buat jahat pun, masuk neraka pun 2-3 hari saja. Dah kami dah ada keturunan-keturunan Nabi ni. Nabi ni kalau aku ikut dia, dapat syafaat dah. Sebab tu dia ikut sangat tu. Ada baru ni, kuda pun dia kata, keturunan Nabi juga. Keturunan Nabi. Keturunan Nabi. Dia amat. Dia jaga kuda tu, tunjuk. Dalam TV tunjuk. Kuda daripada keturunan kuda Nabi dulu. Dia jaga apa nama kuda tu. Keluar berita semua. Bukan setakat selipar saja. Kuda pun, bukan selipar keturunan selipar Nabi pada. Kuda-kuda Nabi pada. Keturunan saya cerita lah. Mari berbagai-bagai grup. Cucu Nabi lah, cicit Nabi lah. Dia rasa keturunan betul keturunan ni tadi. Sama tak ayat ni. Dia rasa keturunan dia ada kuda Nabi, ada selipar Nabi. Dia kata ada kelebihan. Ini yang ibrah, yang ayat ni. Allah nak jawab. PL orang yang mengaku keturunan dia ke, ajaran dia ke, apa barang-barang dia ke, hasil daripada keturunan baik-baik tadi, dia kata terbaik. Dan ahli syurga, maka Allah tegur golongan-golongan ini. Apa tengok ayat ni. Am kuntum syuhada. Dia kata, pasal-pasal mereka mengatakan semua ni mereka mengaku Nabi Allah Ibrahim kan. Ajar Nabi Allah beri untuk Nabi Musa pun macam tu, macam dia rasa. Kaum Bani Israel ini yang baik pasal Nabi Ibrahim ini anak dia Ishak, keturunan satu lagi kan. Lepas Ishak nama dia Nabi Yakub. Yakub ini Yahudinya kan. Yakub inilah Israel Yahudi, Israel. Yakub ini Israelnya. Maka sini dia bangga dengan Israel. Israel ni pecah lah. Sama ada agama Yahudi ke, agama Nasara ke, daripada bangsa Israel. Maka orang Israel inilah yang merasa diri dia ada kelebihan, kekayaan, rupa segala-gala kelebihan. Maka sesiapa yang daripada Bani Israel, dia kata, akan dapat kebebasan, dapat pengampunan, dapat segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menempelak golongan-golongan kan yang rasa diri lebih ini. Apa punca atau faktor sebenar perkiraan ataupun perhitungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adakah bangsa, adakah keturunan ataupun apa-apa saja. Ni ayat yang Allah nak menempelak golongan ini.
jawapan kepada golongan-golongan yang kata dia kaum terbaik lah. Maka apa dia Allah tegur? Am kuntum syuhada'a, ataukah kuntum kamu semua wahai Bani Israel yang mengatakan kamu kaum terbaik, kalau kau mati pun kamu tu masuk syurga ni, adakah kamu syuhada'a, menjadi saksi, menyaksikan. Menyaksi bila? Menyaksikan iz hadara Ya'qubal mautu, ketika hadirnya saat-saat kematian Nabi Ya'qub. Adakah kamu tahu bila Nabi Ya'qub mati, yang ni Israel lah. Nabi Ya'qub ni Israel kan. Jadi bila Nabi Ya'qub mati, adakah kamu tahu keadaan-keadaan ketika tu? Bagaimana pesanan, bagaimana wasiat Nabi Ya'qub pada anak cucu-cucu keturunan Israel ini? Adakah kamu jadi saksi? Adakah kamu tengok? Allah menepelak orang yang membuat amalan sekian-sekian tadi banyak dalam Al-Quran. Adakah kamu tengok apa tu sesembahan-sesembahan selain aku, buat bumi, buat langit yang kamu kata dia buat? Allah menepelak golongan-golongan yang selain Allah dia bergantung harap juga. Kamu tengok ke? Kamu jadi saksi ke? Ini menjadi saksi kepada Bani Israel. Yang kamu kata kamu hebat, yang kamu kata kamu kuat, yang kamu kata kitab kamu yang dipesongkan oleh ulama-ulama kamu tadi, kamu nak tahu yang sebenar? Kamu jadi saksi ke ketika saat kematian Nabi Allah Ya'qub? Apa pesan dia? Anak cucu dia yang agama kamu sekarang ini. Maknanya sama ada amalan kamu ni betul-betul mengikuti agama sebenar Nabi Ya'qub ataupun tidak sebenarnya. Itu kesimpulan dia. Adakah menjadi saksi? Iz hadara Ya'qubal mautu, mana ketika menghadirkan kesakitan ataupun saat-saat kematian Nabi Allah Ya'qub. Kenapa? Di saat-saat kematian Nabi Allah Ya'qub, ini untuk kita ni, untuk pesanan kita, wasiat ni. Iz qala, maka Nabi Ya'qub di saat kematian dia, ataupun nabi-nabi ini dia dah, Allah bagilah petunjuk dia akan sakit. Tak, sakit-sakit yang berbeza sakit biasa dengan sakit nak mati. Sama dengan Nabi kita macam tu juga dah. Dan banyak yang diberi rasa nak mati sakit-sakit berbeza. Iz qala, maka ketika berkata Nabi Ya'qub di saat-saat kematian dia. Mana kita kena berpegang ni, beramal ni. Mana pesanan wasiat sebelum mati, ini wasiat dia. Jangan buat wasiat macam lain. Kalau kita berwasiat sebagaimana Nabi Ya'qub, maka kita telah mengikuti wasiat untuk akhirat. Wasiat lain, dunia. Kita ni banyakkan dunia kan. Tanah 3 ekar, bagilah seekar seorang. Kereta 3 biji, bagilah sebiji seorang, jangan bergaduh. Itu yang kita wasiat anak kita. Kalau aku mati nanti, jagalah adik-adik, jagalah isteri. Tengok, sama tak sama dengan wasiat Nabi Allah Ya'qub. Yang Allah suruh bangsa Israel menyaksikan. Di saat kematian Nabi Ya'qub, apa wasiat dia? Adakah agama, wasiat dia tadi, pasal wasiat agama, orang nak tahunya. Agama yang sama dengan wasiat oleh Nabi Allah Ya'qub. Iz qala li banihi, ketika berpesan kepada anak-anak dia. Anak Nabi Ya'qub lah. Siapa dia? Yang 10 orang tu lah. 12 kan? 12 orang. 10 ke 12? 12 anak dia? 12 orang. Termasuk Bunyamin dengan Yusuf kan? 12 orang tadi. Apa dia tengok wasiat dia ni? Wahai anak-anak semua, tak? Sebab tu anak-anak Nabi Yusuf ni kan, anak Nabi Ya'qub walaupun dia jahat macam mana pun, dia agama betul. Cumanya kadang tafsir tu ditambah-tambah yang mengajar tadi. Bapa anak-anak dia jahat lah, nak letup batu kepala adik dia lah. Sebenarnya kisah anak Nabi Yusuf ini dengan yang lain abang-abang ini, bukannya dia nak seksa nak bunuh adik dia. Dia sayang adik dia. Cuma dia berebut kasih sayang. Dia merasa cemburu. Dia cemburu. Dia merasakan Nabi Ya'qub bagi lebih kasih sayang kepada adik dia ni. Pasal anak baik lah. Bila budak baik ini, bapa biasalah lebih sikit kepada anak yang baik. Bukan kata dia nak bunuh, lepas tu dia perhati bila dia pergi letaklah pergi tadi, lalu orang dia bagi makanan. Tafsir yang mengata bagi makanan, takut adik dia mati. Bila lalu gerombolan peniaga tu, dia cek. Dia dengar perbualan. Dia pergi tengok. Selamat adik dia hantar tempat lain dia naknya. Maka dibawa pergi, dijual ke. Lepas tu dia jual murah-murah je. Janji nak selamat. Bukan nak duit pun. Selamat. Maka orang peniaga tadi berjaya bawa ke Mesir adik Yusuf dah. Maka sini.
Baik-baik semua dia orang. Cuma dia bertaubatlah bila atas ketelanjuran dia tidak beramal dengan benar. Dia bertaubat, Nabi Yakub berdoa untuk dia semua. Maka dia kembali balik kepada dia benar balik. Maka di sini tengok Nabi Yakub pesan dia. Iz qala li banihi, maka berpesanlah Nabi kepada anak-anak dia. Apa dia? Tengok terakhir ni. Ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'budu. Apakah yang kamu ta'budu? Apa yang kamu beribadat? Apa yang kamu bergantung harap? Apa yang kamu menyembah? Apa yang kamu apa sajalah yang berkaitan dengan minta tolong, berkaitan dengan minta tolong, dengan mentauhidkan Allah dalam ibadat dan minta bantuan. Sekali lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia beramal dengan tu. Hanya padamu sahaja, ya Allah, aku beribadat. Yakni dalam solat pun untuk aku memuliakan kamu, mendah dari aku. Di luar solat, di luar ibadat pun, aku tetap ikut syariat kamu juga. Dan ada hajat pun, luar biasa pun, aku minta bergantung harap dengan kamu, minta dengan kamu. Ada masalah pun, aku minta, aku bergantung dengan kamu. Itu konsep dia. Maka, lepas aku mati ni, ma ta'buduna min ba'dil, ba'dil mautilah, mati aku ni, kepada siapa kamu nak beribadat? Kepada siapa kamu nak bergantung harap? Kepada siapa yang kamu nak menyembah? Dan segala-galanya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi berkaitan dengan keimanan ataupun 100% dengan Allah tadi. Tengok ni. Inilah, tapi orang Yahudi, dia reka kitab. Kitab dia kata Nabi Uzair. Minta dengan Nabi Uzair. Orang Nasara pula, kitab dia diubah oleh pemukit ahli-ahli agama dia kepada Nabi Isa. Minta dengan dia orang tu. Kita pun minta juga dengan ruh Nabi, ruh wali. Sama. Sama konsep dia. Maka bila kena cakap lagi kita pesan untuk mentauhidkan Allah dalam ibadat, minta bantuan, pertolongan, kena pesan kepada anak-anak kita bila kena mati, kena kemaskan tauhid ni. Boleh pesan itu? Dia tak pesan pak harta, tak ada. Pesan pak keimanan saja, pak mentauhidkan Allah dalam ibadat dan minta bantuan dan pertolongan. Iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kepada siapa kamu nak beribadat? Kepada siapa kamu nak ikut syariat? Siapa kamu nak ikut? Hukum siapa yang kamu nak ikut? Min ba'di, daripada ba'di, selepas ini, yang selepas kematian aku. Maka apa jawab ni? Apa jawab anak-anak dia? Qalu, mereka berpakat sama ni, dibagi setengah seorang wakil lah. Qalu, mereka berpakat semua sekali lah. Anak Nabi Yusuf ini, seorang wakil bukan semua cakap tak? Semua sekali bercakap. Masa kisah Nabi Yusuf pun, bila dia bermesyuarat 10 adik-beradik tadi, abang sulung yang selalu bercakap. Abang sulung mewakili adik-adik dia. Ini tak tahu siapa bercakap lah. Qalu, tapi rumusan daripada sebulat suara, adik-beradik Nabi Allah Yusuf ini jawab. Nabi Yakub ini jawab. Apa daripada wasiat Nabi Yakub, apa dia jawab? Qalu, mereka berkata, na'budu, aku akan beribadat, aku akan menyerah diri, aku akan minta bantuan pertolongan, segala-gala sembah, minta diri, semua sekali tadi, tidak menyeru, tidak bergantung bersama Allah. Qalu na'budu, ibadat aku hanya untuk ilahaka, ilah kamu saja, wahai bapa. Ilah yang esa, ilah satu ilah ni ya. Ilah-ilah yang tak ada. Aku tak akan bergantung pada ruh Nabi, pada wali-wali, ke tok-tok bomo. Aku tak akan bergantung dengan dia. Yang aku bergantung harap cuma ilah Tuhan kamu saja, wahai ayah. Lepas tu abaika, dan tok nenek moyang kamu. Mana tu apa dia? Daripada atas lah, Nabi Ibrahim semua kata. Lepas tu Ibrahim, tu nenek kita, Nabi Allah Ibrahim. Lepas tu wa Ismail. Dia jadi gua dengan Nabi wa Ismail ni. Tu saudara tak? Tu saudara dia lah, Nabi Ismail, dan wa Ishak tu dia. Jujur semua sekali ni. Mana Yusuf, termasuk Yusuf ni. Nabi Yusuf kata, ataupun adik-adik kata, aku akan menyerah diri, aku akan bergantung harap, aku akan hanya beribadat hanya kepada Tuhan bapa, kepada kamu wahai bapa, yang kamu buat sekarang ni, yang kamu ambillah Ibrahim sekarang ni, dan tok kita Nabi Allah Ibrahim, dan saudara kita Nabi Allah Ismail, dan tok kita Nabi Allah Ishak. Ini saja. Siapa dia? Ilahan, ilah yang wahidan, ilah yang esa. Ini je. Allah kita lah, zat Allah ini saja yang kita minta pegang betul-betul. La ilaha illallah. Tidak ada ilah lain melainkan Allah saja.
Ikrar kita dalam kalimah syahadah kita la ilaha illallah. Betul kalimah-kalimah zikir pagi, zikir petang, semua untuk seumpama ini. Betul-betul ayat-ayat yang bergantung untuk mentauhidkan Allah dalam kehidupan seharian kita. Jadi bila ada akidah yang semacam ini untuk mentauhidkan Allah dalam ibadat, dalam minta bantuan dan pertolongan, ataupun tauhid dalam ibadat, tauhid dalam doa, tak minta dengan selain Allah, maka wa nahnu dan kami semua lahu kepadanya lah, kepadanya lah, iaitu yakni kepada Allah tadi, sekali lagi muslimun, betul-betul menyerah diri dengan dia saja. Maknanya di sini ada ke tak ada konsep bangsa kaum? Langsung tak ada kan? Hanya siapa yang mengesahkan Allah dalam ibadat dan mengesahkan Allah dalam doa, dunia secara asal. Yang ni orang yang iman yang sempurna. Yang ni orang yang bertawakal. Takut dengan Allah, jaga hukum Allah. Bila takut dengan Allah, jaga hukum Allah, maknanya segala sesuatu itu hanya Allah saja tempat kita ibadahi dan tempat kita minta bantuan dan pertolongan. Bukannya ada kepada bangsa, kepada keturunan atau kepada apa-apa saja. Itulah kunci milah Ibrahim ini. Maka mana terbuktilah agama bangsa Israel ini dia tipu saja. Dia kata bangsa terpilih. Langsung tidak ada dalam ayat-ayat milah Ibrahim ini. Pesan Nabi Yaqub, bapa Israel sendiri pun dia katakan, langsung tidak mention yang kaum kita ini kaum yang terbaik, kaum kita ini. Tidak ada. Hanya mengesahkan Allah dalam ibadat dan dalam minta bantuan pertolongan. Maknanya, itu konsep. Sesiapa yang beramal dengan sempurna lah. Sesiapa yang beramal, maka segala amal tadi yang diambil kira takwa maksudnya. Kesimpulannya, sesiapa yang bertakwa saja yang menjadi perkiraan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Ayat terakhir terlalu ayat. 134. Pada ayat ni. Ayat ni kesimpulan bertaklah. Maka wahai bangsa Israel yang kamu rasa hebat sangat memandang kamu keturunan baik-baik sebenarnya palsu semata-mata. Dah. Maka tilka ummatun, maka itulah umat-umat yang telah dahulu dah, umat-umat yang Bani Israel ke siapa yang dah mati tadi, makanya apa jadi? Qad khalat, sesungguhnya yang terlalu itu laha baginya bangsa Israel ke bangsa Arab ke, bagi mereka tersebut yang telah mati tersebut, bila jumpa Allah Subhanahu wa taala, maka perkiraan mereka bukannya keturunan ataupun puak ataupun apa-apa saja, kecuali apa dia? Ma kasabat walakum ma kasabtum. Apa yang telah mereka amalkan, baginya laha ma kasabat, baginya apa yang telah diusahakan bagi kamu, ma kasabtum, apa yang kamu usahakan. Kamu bangsa mana sekalipun, dah, kalau kamu mati, dah, kau mati, maka yang diambil kira oleh Allah bukan keturunan, bukan kaum, bukan apa-apa saja, tapi apa dia? Laha ma kasabat walakum ma kasab. Mereka, apa yang mereka amalkan? Kamu, apa yang kamu amalkan? Kamu di sini ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka bertakwa, maka mereka akan dipilih oleh Allah. Kalau kamu bertakwa, kamu takut dengan Allah, kamu jaga hukum Allah. Takwa ada dua perkara. Takut dengan Allah, jaga hukum Allah. Maknanya Allah perintahkan haram, kamu mengharamkan. Allah perintahkan halal, kamu menghalalkan. Jaga. Pasal takut dengan Allah tadi. Maka kalau kamu bertakwa, maka kamu dapat apa yang kamu usahakan tadi. Boleh? Tetapi, wala bagaimanapun, ada pengecualian dia. Kita belajarlah. Apa-apa yang kita ajar orang lain. Ada ayat Quran tu. Apa-apa yang kita ajar orang lain yang salah, maka orang lain ikut yang salah sebut, maka orang tadi akan menanggung dua lah. Orang tadi beramal dengan apa yang diajarkan satu. Dah. Dia ibu tadi, dia yang dibuat salah satu, orang lain ajar pun, orang lain ikut pun dua kesalahan. Boleh? Sebab tu ada. Tapi yang lain tak campur tangan. Mana kita tak menanggung dosa orang lain. Orang lain tak menanggung dosa kita.
Nampak? Kecuali dosa yang orang lain ajar kita, kita ikut itu ditanggung. Yang lain tidak ada. Masing-masing sendiri-sendiri. Kamu buat amal bagus, kamu dapatlah amalan bagus. Kamu buat amalan tak bagus, kamu tak dapat apa-apa balasan tadi. Boleh? Dosa? Betul. Dua-dua tanggung. Dua. Ustaz tanggung dua dosa. Yang salah. Yang itu pijak pun. Kalau nak jumpa. dia nak pijak. Pasal tadilah dia akan jumpa. Balik kita baca ayat ni kan. Bagaimana cara mereka akan. Pasal kesalahan mereka. Ajar benda salah. Jadi guru ustaz kata jawab. Pandai ustaz jawab. Dia pada perlu jawab nanti. Memang dia jawab macam ni. Dia kata apa? Aku tak paksa kamu. Kenapa kita nak menyalahkan lagi ustaz tadi? Ustaz tak salah. Aku hanya cerita je. Aku, kenapa kamu ikut? Aku tak paksa kamu. Kalau kamu tak buat aku bunuh. Tak pernah macam itu. Kan? Dia, Allah nukilkan perbuatan dalam Quran. Kenapa kamu ikut aku, wahai hamba? Wahai sahabat? Aku hanya cerita saja kenapa kamu ikut. Kenapa kamu tak ikut Quran? Sama juga dengan itu. Oh, kalau memang itu, kita pergi jumpa dengan syaitan. Pasal syaitan yang pengaruhi. Jumpa syaitan. Marah-marah syaitan. Syaitan jawab juga. Yang kamu marah aku. Aku hanya bagi tahu saja. Sama dia kebulan dia sama. Maka wala tengok ni kesimpulan. Wala tasaluna dan tidak tasalun. Tak kamu akan ditanya. Tengok ni. Kamu tidak akan ditanya tentang apa? Amma tentang apa yang yang dahulu kamu kerjakan. Kamu tidak akan tanya. Tentang apa yang dahulu kamu kerjakan. Maknanya kalau tentang apa yang mereka lakukan, kamu tidak akan tanya. Boleh? Kalau kita ikutlah, mana kamu tidak akan tanya pasal amalan-amalan orang lain lah. Itu maksudnya. Mereka tu mana tadi? Mereka umat dahulu lah. Maknanya bagi kamu apa yang bangsa kamu usahakan dan kamu tidak akan tanya ataupun ditanggungjawabkan tentang apa yang mereka lakukan. Maknanya tidak ada tanggungjawab kita untuk menanggung dosa bila kita cakap orang lain tak ikut, tak pun tanggungjawab kita. Itu orang betul lah. Maka kalau kita berdakwah apa pun, dia tak ikut, itu dia punya pasal, kita tak bertanggung. Ini maknanya pun ada juga dia panggil ayat apa ni, ayat tasliyah, ayat pujukan kan. Ayat pujukan pendakwah ini, jangan kecewa, jangan sedih lah bila orang lain tak ikut, kita tak bertanggungjawab pun. Kita cakap saja, pahala untuk kita, dia ikut ke, dia tak ikut ke, itu dia punya pasal, masih tak bertanggungjawab di atas dosa orang lain. Betul? Maknanya dengan anak-anak kita, tapi penutup tadi untuk pemujuk tu adalah, tapi ayat ni lebih kepada bangsa dan orang yang rasa diri dia lebih kerana daripada keturunan yang mulia. Bukan soal kamu keturunan mana, contoh sekarang lah, yang mengaku cucu Nabi ke cicit Nabi mari sekarang dah. Adakah dia ni? Ayat ni maksudnya, kalau mereka takwa, baik. Tapi kalau cucu Nabi sekali tak bertakwa, maka tak berkira. Itu maksudnya. Ayat ni, maka tilka ummatun qad khalat, maka apa yang mereka dulu telah berlalu dah. Cuma kesimpulan dia, Allah kata, laha ma kasabat walakum ma kasab. Allah yang kira ialah apa-apa yang mereka kerjakan, mereka dapat. Apa-apa yang saudara mereka kerjakan, saudara mereka akan dapat. Masing-masing tidak bertanggungjawab di antara satu sama lain. Dalam ayat lain, kecuali adalah bila kita mengajar benda salah, orang lain ikut, kita berdosa. Tapi sama juga, kalau kita mengajar betul, orang lain ikut, lagi banyak pahala kita. Kita dapat pahala, yang pahala buat pun, kita dapat juga. Dua-dua. Ya Allah. Pandai situ. Bismillah. Bagi saya kan, kadang-kadang kita pun tengah bimbang juga. Adakah kita dicipta kan? Maksudnya kita menegur daripada kita, kawan-kawan kita, masyarakat kita, benda tak betul. Tapi dia yang bermain dalam hati kita tu. Adakah besok kita soalkan? Itu ayat tadi, ayat kemudian tu, ayat tasliyah tu. Wala tas'alu amma kanu ya'malu, tu ayat maksud ayat haji tu. Maksud sininya, jangan kita bersedih ataupun berasa bertanggungjawab pasal sebenarnya nak ajak orang ni, ajak keluarga ni bukan senang juga kan. Dia pun ikut selera dia juga.
Jadi bila kita dah ajak dia berkali-kali, ajar dia, dia masih lagi tidak ikut, maka jangan sedih kita lah. Lepas dah tanggungjawab kita. Pasal apa? Pasal kita baca dahulu bila di ketandaan sayang kita di dunia ini, setakat dunia aja. Bila kita pergi ke akhirat, masing-masing nafsi-nafsi kan. Maka ketika itu dah bergaduh dah tu. Suami dengan isteri, anak dengan bapa, masing-masing tengok azab kan, masing-masing nak berlepas diri. Maka ketika dunia ni lah. Haji usaha. Apa tak dalam perasaan macam saya suka lagi yang mak ni kan. Dan saya tegur dia. Apa? Dia bukan nak ikut. Jadi tu akan rasa macam mana kan. Kita rasa macam tu salah. Betul. Bila kita baca ayat ni, kita duduk kita balik. Betul. Jadi yang kita alami sekarang, kita dah duduk. Dia lah balik ke masyarakat kita ke. Benda yang dia tu salah. Yang kita tempuh kan dalam perkara-perkara di masjid. Itu tak betul. Tempuh dalam itu. Tapi kita rasa sedih. Dia amalkan juga. Jadi kita duduk di kita. Bila saya baca ayat ni, kita dah buat. Betul. Macam jiran-jiran kita kan. Anak-anak tempat semayang. Kita tengok. Kita pergi sama dia tak pergi. Kita rasa macam mana kan. Sebab kita azab ni. Seksa kita tak. Ya. Kita rasa macam tu dah. Kita rasa macam tu, tapi itu dalam ayat-ayat yang lain, Nabi lebih sayang umat daripada kita sayang pada keluarga kita. Nabi sampai ke tahap Allah warning dia. Wahai Muhammad, kamu akan binasa kalau kamu berfikir. Patut banyak ayat-ayat tasliah. Allah pujuk Nabi. Ayat pujuk Nabi, jangan kamu sedih. Pasal memang macam inilah. Aku yang tukang bagi hidayah tadi. Maka kalau Nabi pun yang sayang umat, yang terlalu sayang umat dia, pasal apa Nabi sayang umat dia? Pasal apa? Pasal Nabi dah lihat dah suasana dan neraka, tengok dah. Dia sendiri, dia tengok. Dia tahu bagaimana seksa, amat-amat seksa. Apa tu dia tahu? Dia tak banyak ketawa, banyak bersedih, banyak menangis dah. Pasal seksanya hamba aku kalau umat aku kalau dia diumbangkan ke dalam neraka jahanam. Mana amat-amat seksa. Kita ni tak nampak lagi duk macam tu, ajak pujuk-pujuk macam tu, tak terasa macam Nabi dah. Kita tak nampak sendiri. Kita ini sekadar Allah nak uji kita, hanya dengar ayat-ayat Al-Quran, kita yakin dengan suasana. Itu level kita ni. Allah nak uji kita, dia tak nampak. Seksa akhirat pun tak nampak. Jadi mendengar dua perkara gaib daripada Al-Quran, bagaimana kita nak yakin? Itu ya kita ni, level kita ni. Maka berulang kali baca dengar, ketika itu datangnya perasaan belah kasihan pada keluarga kita kalau keluarga kita tak ikut dengan kita. Baca ayat-ayat kan. Abasa tu tak? Maka mula Yasin tu, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Maka mulai hari ni berpisah kamu semua wahai pendosa. Salah. Anak pun lari, bini pun dihalau kalau pendosa. Suami tak kisah apa dia pun. Keluarga saya dunia ini bila sampai arahan macam tu, lalu apa dah? Maknanya maka ketika itulah bapa lari pada anak, suami lari pada isteri ketika itu. Ngeri ketika itu. Dah. Tapi nak macam mana? Kasih sayang ini, dunia ini, buat sebagaimana Nabi ajar tadi. Untuk kita tak sebenarnya wasiat semua untuk kita tadi. Beramai kita berpesan sebagaimana Nabi Yakub pesan kepada anak isteri dia. Jarang kita pesan macam tu kan. Panggil nak mati kan, nak tua-tua dah bila mati panggil, lagu mana ni kalau aku mati kau mengaji tak mengaji lagi kat ni. Tak ada macam tu kan. Teruskanlah pengajian. Maka sepatut kita ni ada Quran, buat dobit Al-Quran tu, anak kalau aku mati teruslah mengaji balik. Jarang pesan macam tu kan. Kita kenapa? Kita hanya tertarik dengan dunia je. Akal kita, pikiran kita, kita nampak dunia je. Kita risau takut anak bini kita ini bergaduh atas dunia. Langsung kita fikir seksa di akhirat, tak fikir. Batu pesanan kita ini hanya wasiat ahli dunia. Alangkah bagusnya kalau ada orang yang berwasiat kepada akhirat. Kita kena buatlah. Kita bina satu benchmark, satu keluarga baru. Tua-tua nanti ajak anak bini kita pesan dengan perkara-perkara ketahui daripada Allah Subhanahu.
Kita pakai lawyer untuk hibah ya. Babah hibah ya. Oh, lawyer ni. Sekian-sekian persen bagi hibah. Ini tak ada lawyer. Pasal dia mengikut akidah. Lawyer kita sibuk cari lawyer untuk wasiat dunia. Betul tu Haji kata tadi. Berebut sekarang dengan company tu dengan company ni mencari penulis-penulis wasiat. Semua dunia tu. Satu pun tidak ada orang yang berminat dengan wasiat akhirat. Kalau bapa mati tolonglah sambung belajar macam ni, tak ada. Tapi Ustaz, kalau sekadar cakap pada anak-anak kita, tidak giring dengan doa pun tak boleh. Yalah sama sekarang cerita. Dia Kita ngajar anak kita. Anak kita dia kena. Bismillah. Pasal didik. Kan? Dia tak nampak tau. Jadi kita tak ada kuasa, kita Betul. doa. Betul. Betul. Tambah yang anak-anak yang Betul. anak-anak jiran ke siapa lah. Tapi kalau kita tak doa, kita mengumpah je. Kan? Tapi lelaki tak ada. Ya, paling banyak berdoa serah Tuhan lah. Maknanya insya-Allah bila kita Allah ini bertindak atas kita kan. Bila kita nak dia usaha dengan dia. Berapa kali kita berdoa, berapa kali kita cakap tu cek lah. Takkan sekali cakap tu suruh dia berubah dah kan. Benda kerah, benda dah berkerah bertahun-tahun keras, tiba-tiba sekali cakap nak terus berubah. Hari-hari cakap, hari tunjuk dengan dia cara keadaan yang benar, insya-Allah. Tu boleh wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'al al-Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi